Soalan teknikal itu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang bagi yang baru join. Kita akan mulakan kelas sebentar lagi. Harap boleh mute mikrofon masing-masing.
Cubaan 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang dan salam sejahtera. Terdahulu saya ucapkan selamat datang dan ahlan wa sahlan kepada tuan-tuan dan puan-puan ke program webinar Kreatif PDR Cipta Video menggunakan PowerPoint. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini. Baik. Sebelum kita mulakan sesi kita pada petang ini, saya cuba akan interaksi sedikit tentang etika webinar kita. Yang pertama, kita hendaklah bersama tuan-tuan dan puan-puan, para peserta diingatkan supaya menutup mikrofon dan juga webcam semasa sesi webinar ini berlangsung. Namun boleh dibuka apabila ada persoalan yang nak ditanya nanti. Dan yang seterusnya, para peserta juga dibenarkan untuk menggunakan ruangan chat untuk bertanyakan soalan-soalan ya. Jadi itulah etika sampai poin kita pada hari ini. Okay. Lebih dulu saya bagi pihak KDC dan KTPC sekali lagi mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih di atas komitmen dan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke program webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan sesi kita, izinkan saya untuk menerangkan sedikit tentang Kedah Digital Center seperti yang mungkin di antara tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengar KDC ini ya. KDC ini merupakan perkataan ataupun nama panjang ialah Kedah Digital Center. Kedah Digital Center yang dioperasikan merupakan projek kerajaan negeri Kedah Darul Aman dan dioperasikan oleh Kulim Tanjung Pak Corporation Sdn Bhd. Jadi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, KDC ini merupakan satu program komuniti kerajaan di Kedah untuk membantu untuk kita nak mengembalikan atau kita nak mengadakan program-program digital kepada negeri Kedah. Jadi di KDC ini kita ada 2 pusat. Okay. Kita penubuhannya bermula pada tahun 2015 bertempat di UTC Alostar 34. Dan seterusnya pada 2019 kita
diperpanjangkan operasinya di Kulim High Tech Park. Jadi kalau mungkin cikgu-cikgu yang tentera perempuan yang biasa ke Kulim atau Business Center, terletak di bawah bangunan itulah di KTPC tu. Jadi di antara program-program yang kita lakukan atau kita buat ni adalah dua. Satu, kita adakan program-program digital rakyat dan juga program-program digital korporat. Macam tuan-tuan yang perempuan hadiri sekarang ni di bawah program digital rakyat sebenarnya. Jadi itu di antara KDC. InsyaAllah lah kalau tuan-tuan berkesempatan, tuan-tuan boleh melayari kita punya homepage seperti terdapat di pada page-page ataupun poster yang telah kita edarkan pada tuan-tuan perempuan ya. Okey, seterusnya hari ini saya akan berkongsi sikit biodata penceramah kita untuk moderator untuk kita pada petang ini. Jadi untuk menerajui sesi kita pada petang tentang kreatif PDR 21 ini, kita akan bersama dengan Cikgu Rizwan bin Muhammad Taib. Cikgu, ada situ cikgu? Okey, saya ada kat sini. Okey, bersama cikgu kita. Nama panelnya ialah Cikgu Rizwan Al-Kandi. Berasal daripada Kulim, mengajar di Sekolah Kebangsaan Selama, Serdang, Kedah. Itu pendidikan cikgu. Seterusnya pengelapan cikgu ni admin classroom, jurulatih utama pengurusan data maklumat dan sebagainya lah. Ini di antara biodata penceramah kita. InsyaAllah lah ilmu-ilmu yang cikgu ada kita akan berkongsi bersama pada hari ini. Okey, jadi saya serahkanlah program ni kepada cikgu. Silakan cikgu. Okey, terima kasih pada Cik Anik selaku moderator. Okey, boleh nampak tak slide saya sebelum saya teruskan? Boleh cikgu, boleh. Nampak dengan jelas. Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Anis selaku moderator. Okey, yang saya hormati barisan pegawai daripada Kedah Digital Center dan Kulim Technology Park Center KTPC yang merupakan AJK bagi program kompetensi guru ni, dan mereka telah merangka program khas untuk membantu guru-guru membuat PDPR, dan seterusnya para guru dan rakan peserta webinar yang saya hormati sekalian. Jadi alhamdulillah, pertamanya saya ingin merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini saya diberi peluang dijemput oleh pihak KTPC untuk Cikgu Wan tertutup mic kot, Cikgu Ridwan. Cikgu bagi saya mencelah kejap. Mohon kerjasama semua. okey, Cik Anik pun tertutup mic juga rasanya. Boleh Cik Anik? Okey, ya. Saya celah sikit Baik. mohon semua peserta untuk mutekan mic sebab kita nak bagi lancarkan program kita pada hari ni. Kita tak nak suara-suara latar mengganggu kita punya penceramah sewaktu program sedang berjalan. Sekejap lagi kalau kita buka sesi untuk pertanyaan baru on balik mic tu. Diharap semua dapat bagi kerjasama lah. Okey, baik, terima kasih. Teruskan cikgu.
Okey, baik. Terima kasih Cik Anif selaku moderator kita pada hari ini. Okey, baik. Untuk petang ni, saya cuba untuk sampaikan sesi webinar ini berdasarkan 4 objektif. Okey, yang pertama saya nak terangkan sedikit berkenaan dengan versi Microsoft PowerPoint yang akan digunakan untuk penghasilan video ni. Okey, dia ada versi tertentu yang kita boleh gunakan. Okey, yang kedua kita perlu mengetahui persediaan ataupun persiapan yang perlu dilakukan sebelum menghasilkan video. Okey, itu kita panggil sebagai fasa pra penghasilan video lah. Jadi sebelum kita hasilkan video ada langkah tertentu yang kita perlu buat. Okey, yang ketiga kita mengetahui fitur-fitur yang akan digunakan untuk menghasilkan video. Jadi apa fungsi, apa features yang ada dalam Microsoft PowerPoint yang kita boleh gunakan untuk kita hasilkan video yang sangat menarik. Dan yang keempat, barulah saya harap para peserta boleh ikut bersama-sama dengan saya. Kita nak buat sedikit aktiviti hands-on untuk menghasilkan video secara ringkas lah. Jadi saya akan demonstrasi kepada rakan-rakan peserta semua bagaimana untuk kita menghasilkan video yang ringkas menggunakan PowerPoint. Okey, baik, kita pergi kepada objektif yang pertama, versi Microsoft PowerPoint yang saya akan terangkan pada petang ini. Okey, ini adalah versi PowerPoint yang boleh kita gunakan untuk membuat video secara online. Okey, biasanya ada beberapa, iaitu yang pertama ialah Microsoft PowerPoint dari Office 2016. Okey, yang kedua Office 2019. Dan yang ketiga yang paling terbaru ialah Office 365. Okey, ini saya rasa ramai peserta ataupun rakan-rakan guru dah biasa guna sebenarnya. Jadi kita nak gunakan Office version ni. Jadi kalau ada yang tanya macam mana version yang sebelum 2016, okey, saya minta maaf, untuk version sebelum 2016 dia tak support untuk penghasilan video secara direct dalam tu. Jadi untuk tujuan hari ini, ini adalah antara version yang kita boleh gunakan. Okey, dan untuk tujuan webinar ini, saya gunakan PowerPoint Microsoft 365 version offline. Okey, mungkin ada rakan-rakan guru bertanya, apa beza antara offline dan online? Okay, jadi saya tunjukkan secara ringkas. Okey, beza antara version online dan juga version offline. Okey, bagi guru-guru yang berada di sekolah kerajaan, satu kelebihan pada guru dapat ID D5. D5 ni dia memberikan akses kepada Office 365. Tetapi dalam version online, di sebelah kiri saya ni, yang kita tengok dalam slide ni, di sebelah kiri ni version online. Okey, tapi untuk yang hari ini kita tak boleh gunakan version online untuk kita hasilkan video, untuk kita publish sebagai video. Tapi untuk tujuan design masih boleh digunakan lah. Untuk publish dan save sebagai video kita tak boleh guna dalam version online. Jadi kita kena install version offline. Dan untuk guru-guru kerajaan yang ada ID D5 memang tak ada disediakan version offline bersama-sama dengan ID tersebut. Jadi kena beli secara berasingan lah. Okay, jadi version offline online ni dia perlu dibuka melalui pelayar ataupun browser di www.office.com. Okay, boleh gunakan untuk design saja, tetapi bila kita nak save kepada video, kita tak boleh guna di dalam version online lah. Okey, jadi kita perlukan yang paling baik untuk tujuan penghasilan video ni adalah aplikasi offline yang dipasang dan boleh dibuka tanpa penggunaan rangkaian internet. Itu yang kita nak gunakan pada sesi pada petang ini. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pada objektif yang kedua, apakah proses yang kita perlu lakukan untuk pra penghasilan video. Okey, jadi untuk pra penghasilan video ini, saya nak recap sedikit berkaitan dengan satu teori dalam penghasilan bahan ataupun reka bentuk bahan teknologi pendidikan, iaitu teori Casper. Mungkin rakan-rakan guru biasa dengarlah perkataan Casper ni. Okey, kalau kita sebut Casper ni, mungkin satu cerita animasi yang terkenal lah pada satu ketika dulu, iaitu animasi berkaitan dengan hantu Casper ni. Tapi dia adalah berkaitan dengan teori kita petang-petang. Casper merujuk kepada enam perkara, iaitu yang pertama ialah kontras. Okey, yang kedua alignment, yang ketiga simplicity, yang keempat proximity, yang kelima emphasis dan yang keenam repetition. Okey, kenapa kita perlu faham? Kerana dalam kita nak menghasilkan video dan bahan PDPC kita ni, kita kena faham konsep ini untuk membantu kita untuk menghasilkan video yang baik. Okey, kontras tu apa cikgu-cikgu? Okey, kontras ni dari segi warna ataupun image ataupun font yang kita gunakan. Jadi kita kena pilih lah warna yang sesuai, image yang sesuai dan juga font yang bersesuaian, supaya kalau kita letak font ataupun tulisan di dalam slide dan video kita tu nampak dengan jelas. Jangan pula kita gunakan warna hitam, tulisan hitam dan background pun warna gelap juga. Jadi tulisan akan tidak nampak lah. Jadi kita kena gunakan kombinasi warna, image dan font dengan betul.
Okey, yang kedua alignment ialah susun reka letak, di mana kita kena susun bahan untuk kita hasilkan video tu dengan baik. Jangan kita letak, kita kena susun dengan baik lah supaya mungkin ada gambar di sini, ada image dan juga bergantung kepada konten yang kita nak sampaikan. Okey, yang ketiga simplicity, di mana kita perlu permudahkan susun atur tu supaya mudah diterima oleh penonton. Jangan terlalu crowded sehingga kan penonton tak nampak apa fokus video yang kita akan hasilkan nanti. Jadi kita kena simplekan, kita kena minimizekan, pemudahkan susunan atur tu supaya lebih jelas lah. Okey, yang keempat ialah proximity, di mana jarak antara teks, jarak antara image janganlah terlalu rapat sehingga kan terlalu padat. Okey, yang kelima ialah emphasis, di mana fokus kepada isi kandungan yang nak disampaikan oleh cikgu-cikgu. Jadi di sini kita kena rangka dahulu ataupun draftkan dahulu bahan yang kita nak sampaikan supaya dia fokus kepada subjek ataupun skop yang kita nak sampaikan dalam video kita. Okey, dan yang terakhir iaitu repetition, merujuk kepada ketekalan dari segi warna, dari segi font dan juga dari segi konsep. Kalau cikgu tengok daripada slide moderator tadi sampailah slide saya ni, kami menggunakan satu tema yang sama, iaitu warna yang memang dah diselaraskan. Jadi penghasilan video pun kita perlu tetapkan tema yang tertentu supaya bila mata melihat ni rasa sedap, bila mata melihat kan. Kalau kita set warna kelabu, set warna ungu, set warna oren dan sebagainya, nanti video yang kita hasilkan tu mungkin nampak berwarna-warni tapi tak sedap mata memandang. Jadi kita kena tengok kepada 6 faktor-faktor ni lah, iaitu CASPAR, iaitu pun CASPER ni. Jadi saya recap balik sebenarnya berkaitan dengan penghasilan bahan untuk teknologi pendidikan. Okey, baik. Untuk dalam penghasilan video ni, perkara yang penting adalah yang pertama kita perlu tentukan skop isi kandungan. Okey, yang ni sebagai seorang guru kita boleh rujuk pada DSKP, dan kalau saya suka rujuk pada buku teks. Kenapa saya rujuk buku teks? Kerana saya nak pastikan skop video yang saya hasilkan tu tak lari jauh daripada skop buku teks. Kita sebenarnya kalau kita tengok DSKP, kita boleh tafsirkan DSKP tu dengan cara yang kita faham. Okey, DSKP tu ada yang tanya, DSKP tu apa? DSKP tu Dokumen Standard Kandungan dan Prestasi. Okey, iaitu ialah dokumen standard yang dikeluarkan oleh bahagian pembangunan kurikulum untuk kita rujuk untuk sebelum kita membuat RPT dan HRPH. Jadi untuk video pun kita kena rujuk juga DSKP, dan lebih baik kita rujuk buku teks supaya kita dapat hasilkan video yang tidak lari konteksnya daripada bahan buku teks. Maksud saya di sini bukanlah kita ambil sebiji apa yang dalam buku teks, soalan buku teks masuk. Jadi kita boleh pelbagaikan sebenarnya. Pelbagaikan kita ubah sedikit kandungan tu supaya sesuai dengan video kita. Okey, yang kedua, mencari bahan media yang bersesuaian. Okey, dalam konteks mencari bahan media yang sesuai ni, saya sangat ingin menekankan kita kena elakkan daripada kita mengambil hak orang lain. Okey, maksud di sini ialah gambar yang kita ambil tu pastikan daripada sumber yang memang boleh kita gunakan. Audio pun sama, kita kena pastikan audio yang kita gunakan tu pun mestilah audio yang memang dibenarkan untuk digunakan. Supaya kalaulah contohnya video kita buat banyak-banyak nanti, kita nak upload dalam YouTube, kita tak dikenakan tindakan copyright strike ataupun di-ban oleh YouTube kerana kita mengambil hak orang lain. Di sini kita kena faham dari segi hak cipta pula bila kita nak menerbitkan video ini nanti di YouTube. Sebab saya yakin ramai guru yang mula nak buat video dia rasa susah. Tapi bila dah lama dia dah buat banyak video dan nanti dia akan publish dalam YouTube. Di situlah kalau kita tak jaga daripada awal, masalah ini mungkin berlaku. Jadi saya nak ingatkan bila kita cari bahan media yang sesuai, jangan kita sewenang-wenangnya ambil bahan yang tidak dibenarkan. Contohnya kita ambil gambar daripada buku misalnya. Kita kena elakkan perkara-perkara yang begitulah. Okey, dan seterusnya bila kita dah dapat bahan-bahan itulah barulah kita teruskan pada penghasilan video. Okey. Jadi untuk penghasilan video ni kita perlu tentukan, okey, yang pertama subjek ataupun tajuk dan melibatkan subtajuk dan kemahiran yang perlu kita fokuskan. Okey, bukan saya nak kata tak boleh cikgu nak buat satu video untuk satu tajuk. Sebenarnya kalau ikutkan, kalau kita buat satu video untuk satu tajuk, video tu akan terlalu panjang. Jadi kita perlu fokuskan pada subtajuk ataupun kemahiran tertentu. Okey, ataupun kalau kita tengok dalam DSKP, kita rujuk kepada standard pembelajaran tertentu. Mungkin kita buat gabungan 1, 2 ataupun 3 standard pembelajaran bergantung kepada kesesuaian. Okey, yang kedua, kesahihan maklumat ataupun bahan dan fakta.
kaedah yang telah diterangkan. Okey, akan diterangkan. Maksud di sini ialah sebelum cikgu hasilkan video yang dijadikan rujukan kepada orang lain, pastikan kesahihan maklumat tersebut. Okey, misalnya saya masuk ke sini mungkinlah video tentang sejarah misalnya. Okey, sejarah. Okey, jadi sejarah, fakta sejarah tu perlu dipastikan ianya tepat dahulu. Okey, dimaksud di sini ialah tepat ialah kita rujuklah buku teks. Itu salah satu cara yang lebih mudah supaya fakta yang kita masukkan dalam video kita tu tidak lari daripada yang sebenarnya. Jadi yang ini kena sangat penting jugalah cikgu-cikgu sekalian. Okey, yang ketiga, konsep video ataupun penerangan adalah berdasarkan slide. Okey, jadi yang ni kita kena fikirkan konsep. Macam mana kita nak buat video. Okay. Tapi untuk video yang kita nak buat guna PowerPoint ni, konsep dia ialah kita perlu terangkan berdasarkan slide yang kita ada. Yang tu yang paling mudah lah yang saya boleh terangkan pada cikgu-cikgu. Kalau cikgu nak belajar buat video yang lebih detail berkaitan animasi, saya rasa kita kena perlu pada sesi yang lain lah. Cuma untuk hari ni saya akan tunjukkan macam mana video yang kita boleh buat dalam PowerPoint menggunakan animasi, menggunakan transition dan juga kita boleh bercakap rakam suara ataupun video kita. Kita bercakap. Macam itulah konsep yang kita nak buat pada hari ini. Okey, yang keempat, elemen multimedia. Macam saya terangkan tadi, penting ya. Setiap elemen yang digunakan tidak melanggar hak cipta kerana setiap teks, image, video, animasi dan audio kita kena perlu pastikan bahawa video tu boleh digunakan. Okey, biasanya untuk video saya tak galakkan lah kita ambil daripada sumber-sumber di luar. Kerana video ni biasanya dia punya hak cipta yang sangat kuat lah sebab YouTube ni dah establish terlalu lama. Jadi kalau pemilik asal detect kita menggunakan bahan video dia, kita boleh dikenakan copyright strike kalau kita upload di YouTube. Jadi elakkan daripada kita gunakan video orang lain masuk pula ke dalam video kita. Okay, dari segi audio pula ada banyak aplikasi ataupun portal yang menyediakan perkhidmatan download image secara percuma yang kita boleh gunakan untuk YouTube. Nanti pun ada juga kita boleh gunakan. Dan nanti dalam PowerPoint sendiri pun kita boleh gunakan features yang ada dalam PowerPoint untuk kita ambil image yang kita boleh gunakan untuk penghasilan video. Okey, kemudian reka letak setiap elemen pada slide. Yang ni saya panggil sebagai papan cerita. Okey, papan cerita ni kalau cikgu Cikgu Wan mic tertutup. Mic cikgu tertutup. okey, boleh dengar no? Boleh dah. Okey, Cuma baik, terima tadi kasih. cikgu berakhir dekat papan cerita tu kami berhenti dengar. Okey, baik, saya sambung kat papan cerita no. Okey, baik, untuk papan cerita ni, okey, kalau cikgu biasa gunakan papan cerita di sini, maksudnya kita draft atas kertas, kita tulis, kita lukis lakar-lakar atas kertas. Jadi kalau cikgu biasa gunakan cara itu, cikgu boleh teruskan. Jangan rasa macam tak payah tak apa. Sebenarnya satu proses yang baik untuk kita draft di atas kertas. Tapi macam saya, generasi yang baru ni, saya suka terus draft atas slide sebab itu cara yang kita boleh gunakan. Jadi alternatif yang cikgu boleh gunakan dua lah. Sama ada draft atas kertas ataupun nak terus draft dalam slide. Jadi saya tunjukkan contoh juga untuk dua-dua ni nanti. Okey, jika perlu, yang ni macam saya masa mula-mula buat video, ya memang saya sediakan skrip sebab saya ada masalah untuk reka ayat secara on the spot untuk rakam video. Walaupun kita hanya berhadapan dengan device saja, tapi jadi masa mula-mula tu jadi saya sediakan skrip. Tapi skrip tu bukanlah skrip type penuh lah. Maksudnya kita sediakan dari segi point. Apa yang kita perlu cakap dalam video ni. Jadi itu membantu kita lah untuk kita hasilkan video. Okey, baik. Yang ni contoh papan cerita. Allah. Laju pula. Okay, ini contoh papan cerita. Okay, jadi kalau kita nak gunakan papan cerita ni, contoh sebenarnya ada banyak jenis papan cerita kita boleh gunakan. Sebab konsep asal papan cerita ialah kita ada satu dakaran yang kita boleh letakkan. Okay, apa yang kita nak lukis ke atas slide ni. Okay, kita nak masukkan dalam slide ni apa dia. Okay, sebagai contoh lah kita di sini kita letak tajuk. Contohnya tajuk kan. Kita ni kita letak tajuk misalnya. Okey, yang ni kita nak buat gambar orang. Okey, ini kita masukkan dengan papan cerita. Yang ni teks, penerangan dan sebagainya. Okey, walaupun papan cerita yang kita buat tu
Simple dan memang kalau orang tengok pun orang lain tak faham. Asalkan kita faham supaya kita tahu slide pertama, slide kedua kita nak letak apa. Okay, untuk dalam perhasilan video. Ini salah satu cara agak tradisional lah. Tapi berkesan sebenarnya. Okey, kalau cikgu tak nak gunakan papan cerita di atas kertas, okey macam saya lebih suka terus gunakan slide sebagai papan cerita saya. Di mana saya boleh draft dulu di atas slide tu. Okey, saya nak letak apa, saya nak letak gambar apa. Okey, saya terus cari gambar yang saya nak letak terus ke dalam slide tersebut. Supaya sebab nanti hasil video tu mungkin berbeza sedikit daripada papan cerita tu. Tapi kira dalam kes ni sebenarnya papan cerita dan slide tu dua dalam satu lah. Ini cara yang saya buat lah untuk papan cerita dan kita terus draft maklumat kita di dalam ni. Konten yang kita nak sampaikan dalam ni. Jadi bagi cikgu-cikgu yang menghasilkan video PDPC, sebaiknya slide yang awal tu kita letaklah standard pembelajaran, standard kandungan supaya mudah untuk dirujuk oleh pelajar kita ataupun guru lain yang menggunakan video kita. Jadi kita tahu ini video ni adalah berkaitan dengan standard pembelajaran berapa. 1.1.1 misalnya kan. Jadi kita terus nyatakan di situ. Okey baik, selain daripada itu juga, okey, kalau cikgu-cikgu perasan di bawah slideshow ni, di bahagian bawah ni dia ada satu ruang di click to add notes ni. Okey, yang ni kita panggil sebagai ruangan notes ni, kita boleh jadikan untuk ruang untuk kita type skrip kita. Sebab nanti bila kita nak rakam, recording slide kita menjadi video, kita boleh baca balik slide kita punya skrip tu. Tapi skrip tu janganlah panjang-panjang. Macam saya cakap tadi, kita hanya masukkan poin-poin penting yang kita nak masukkan ke dalam video ni. Okey, boleh Okey, saya teruskan. Okey, kita tengok yang ketiga. Okey, iaitu objektif kita ketiga pagi ni pada petang ni ialah fitur-fitur yang akan kita gunakan dalam PowerPoint. Okey, ni saya terangkan secara ringkas sebab mungkin ramai yang dah tahu. Jadi kita cuba cepatkan supaya kita boleh terus hands on kepada aktiviti kita pada petang ni. Okey, fitur yang digunakan yang pertama adalah menu home. Yang ni memang semua orang biasa sebab dalam Word memang macam ni. Lebih kurang ni, dalam Excel pun lebih kurang ni, dalam PowerPoint pun menu home pun lebih kurang macam ni. Okey, di mana kita boleh letakkan tentang tulisan, warna tulisan, penjajaran ataupun alignment, bullet and numbering dan sebagainya. Okey, bagi pengguna Office 365, kalau cikgu perasan di hujung ni, kita ada satu yang panggil sebagai design idea. Okey, saya bulatkan di situ. Design idea tu maksudnya kalau contoh cikgu tak ada design atau tak ada idea untuk kita design PowerPoint kita, kita klik design idea, dia akan senaraikan beberapa contoh atau design yang kita boleh gunakan, kita boleh apply terus ke dalam slide kita. Jadi fungsi ni hanya ada pada Office 365 sahaja. Untuk 2019, 2016 memang tak ada. Jadi satu fungsi yang terkini dalam Office 365 dengan teknologi yang dia ada untuk dia boleh synchronize dengan database dia untuk kita pilih design-design yang agak menarik sebenarnya. Agak baru dan memang sangat menarik jugalah kalau cikgu boleh gunakan untuk design ideas ni. Okey baik, seterusnya. Okey, untuk menu insert, menu insert ni kita gunakan untuk kita masukkan image, illustration, link, text, simbol, equation dan media. Okey, equation ni macam cikgu matematik, cikgu memang sangat sesuai lah gunakan untuk kita masukkan persamaan matematik untuk kita mengajar kepada pelajar kita lah kan. Okey baik, seterusnya. Okey, kita teruskan dengan yang ketiga ialah design. Okey, design ni adalah template yang disediakan dalam PowerPoint untuk kita masukkan sebagai design ataupun theme yang kita nak pilih untuk dalam video kita. Kita boleh gunakan design slide ni untuk dijadikan theme video kita. Tetapi ada cara lain yang saya akan tunjukkan nanti sebab kalau tengok design ni, kalau setengah orang dia akan kata alah design ni dah biasa sangat kan. Jadi kita boleh cari, kita boleh search design yang lebih segar daripada design yang ada dekat bahagian tim ni. Jadi yang ni sekadar makluman je, kita boleh gunakan di sini atau kita boleh cari yang lain. Okey, yang keempat adalah transition. Okey, transition ni sangat penting di mana apa itu transition? Iaitu ialah kesan pergerakan untuk perubahan antara slide. Maksudnya slide 1 nak pergi slide 2 dia jadi macam mana? Ini kita panggil sebagai transition. Jadi pun sangat menarik dalam perhasilan video sebab nanti dia akan nampaklah kesan efek transition ni dalam video kita. Okey, yang seterusnya ialah animation. Okey, animation ni ialah animasi yang kita tetapkan pada objek yang kita masukkan di dalam slide kita. Misalnya kita masuklah gambar, kita masuk teks, kita boleh buat animation. Okey, macam mana dia masuk, macam mana dia keluar, macam mana dia bergerak di dalam slide kita. Yang ni secara detailnya saya tak tunjukkan, cuma saya akan tunjuk contoh-contoh yang mudah sajalah. Jadi di sini
kita boleh gunakan animation paint ni nanti untuk kita menyeraikan animasi yang ditetapkan bagi setiap elemen multimedia yang kita masukkan. Teks yang kita masukkan tu dan sebagainya lah. Jadi kita akan tengok di situ, okey, yang mana keluar dulu, yang mana keluar kemudian. Di situ kita boleh tengok menggunakan animation paint. Okey, dan yang seterusnya ialah menu recording. Okey, menu ni sangat penting yang kita nak gunakan untuk petang ini. Di mana fitur ini digunakan untuk kita rakam penceritaan slide persembahan kita sendiri. Okey, masuk di sini ialah slide yang kita biasa guna tu ialah kita buat presentation saja kan. Tapi di dalam version yang terkini ni kita boleh rakam kita punya video bercakap sambil kita bercakap menerangkan slide kita tu. Kalau kita jenis pemalu pun, kita boleh tutup kamera, kita boleh rakam suara saja pun boleh di dalam features recording ni nanti. Jadi saya akan tunjukkan nanti macam mana kita nak gunakan feature recording ni untuk kita hasilkan video PDPR kita. Dan nanti kita boleh export video kita dalam bentuk format MP4 dan memang setakat ni untuk Office 365 atau PowerPoint ni kita boleh hasilkan dan save publish video kita sehingga ke format 4K. Itu format yang lagi tinggi daripada HD. Jadi sangat menariklah kalau cikgu-cikgu boleh gunakan. Tapi untuk pelajar ataupun murid kita, saya rasa tak sampai 4K pun. Kita cukuplah sekali HD pun dah memadai. Tapi kalau kita rasa kita nak gunakan video tu untuk kita bagi pada pelajar kita dalam grup WhatsApp, kita boleh simpan video kita dalam version yang lebih rendah kualitinya. Kita boleh simpan nanti. Jadi kita tunjuk macam mana kita nak simpan video yang kita hasilkan. Okey, fitur yang sangat menarik juga dalam 365 ialah menu draw. Okey, yang ni tambahan saja. Yang ni mungkin petang ni saya tak terangkan secara detail macam mana kita nak gunakan fungsi draw ni. Sebab dalam fungsi draw ni sebenarnya dia lebih banyak kita boleh gunakan untuk PDPR yang macam contohnya kita terangkan gunakan Meet. Jadi kita boleh conteng-conteng dalam slide kita. Tapi dalam kita nak rakam video tu nanti pun kita boleh conteng-conteng juga. Dan dia akan keluar contengan tu ketika mana ikut timing yang kita masukkan, yang kita conteng tu. Jadi dia akan secara automatik nanti. Jadi ini pun saya akan tunjukkan secara ringkas saja sekejap lagi. Okey, baik. Jadi bagi pengguna Office 365 yang belum biasa guna fungsi draw dan recording ni, sebenarnya dia secara default dia tak ada dalam menu di atas tu. Jadi kita perlu enable dulu dengan cara yang pertama. Okey, boleh pergi kepada menu file. Kemudian kita pergi kepada yang kedua, kita klik pada option yang di bawah sekali ni, option. Okey, yang ketiga, kita pergi kepada customize ribbon. Okey, yang keempat, kita tick dua menu di sini, draw dengan recording. Sebab secara default memang dia tak tick kat sini, dia untick. Jadi maksudnya kalau kita cari pun memang tak ada di atas tu. Jadi kita kena enablekan dulu, tickkan dulu draw and recording dan kemudian barulah kita klik OK. Setelah klik OK, barulah dia keluar menu ni di atas. Di bahagian atas di dalam Microsoft PowerPoint kita. OK, baik. Jadi untuk yang keempat ni, aktiviti keempat hari ni kita akan cuba buat aktiviti hands-on. Okay, jadi saya harap cikgu-cikgu bersedia lah. Boleh sambil mendengar webinar ni, sambil juga cikgu-cikgu buat mengikut bahan yang cikgu hasilkan ikut subjek cikgu lah. Sebab saya akan tunjuk contoh untuk bahan subjek saya lah, iaitu saya cikgu matematik. Jadi saya akan tunjuk contoh yang mudah bagaimana saya nak hasilkan video satu tajuk dalam matematik yang sesuai dengan murid saya. Okey, sebagai contohnya. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada aktiviti hands on, okey, yang ni secara ringkas lah kita nak buat apa petang ni. Yang pertama, kita nak pilih theme. Bagaimana kita nak pilih theme untuk kita cantikkan slide kita dan jadikan video. Yang kedua, kita draft bahan berdasarkan kandungan mata pelajaran. Okey, yang ketiga, kita masukkan bahan media iaitu image, video, animasi, audio. Okey, dan mengikut kesesuaian. Yang keempat, letakkan animation dan transition. Okey, ini pun penting untuk kita dapat hasilkan video yang berkesan. Okey, yang kelima, kita mulakan proses recording. Okey, dan yang keenam, kita save video dan sebarkan. Okey, sebarkan ni pun saya tunjuk, saya cerita secara ringkas je lah ni macam mana kita nak sebarkan. Okey, baik. Jadi saya akan, Jadi saya akan tunjukkan demonstrasi. Okey, daripada mula kosong, daripada slide yang kosong, tak ada apa lagi. Okey, jadi saya mulakan dengan blank presentation. Okey, sekejap saya share screen sekali lagi ya. Okey, saya mulakan dengan slide yang kosong macam ni. Okey, kalau cikgu-cikgu boleh nampak.
Okay, boleh nampak noh, harap boleh nampak. Okay, baik. Bila saya start dengan slide kosong ni, apa yang berlaku bagi pengguna Office 365, dia dah cadangkan design idea di tepi. Ni, kalau kita tengok ni ada yang saja turun lah. Okay, jadi kita boleh klik ni. Ataupun nak theme yang ni. Okay, nak yang tadi pun boleh. Kita boleh patah balik. Okay, ataupun kita nak yang ni. Ataupun kita nak yang ni. Jadi kita boleh pilih kita punya slide dah. Kalau kita tak puas hati dengan design yang ada ni, kita see more design idea. Okay, yang ni untuk pengguna 365 lah. Jadi dia ada kelebihan ini. Okay, jadi kita boleh pilih template yang bersesuaian dengan konsep video kita. Okay, yang ni salah satu cara. Okay, tapi kalau tak nak guna cara ni, sebenarnya kita boleh pergi kat menu file. Kita boleh tengok bila kita tekan file ni, dia akan keluar di bahagian ini. Kita klik pada more themes. Di sini kita boleh search theme yang bersesuaian. Okay, sebagai contoh saya hari ini saya nak tunjuk, saya nak search theme berkaitan dengan children ataupun kanak-kanak. Jadi saya type lah kids. Okay, jadi dia akan keluar theme yang bersesuaian lah. Di sini, okay, sebagai contoh saya nak pilih yang ni, okay, yang Schooliat Kids Education ni. Jadi saya klik yang ni dan saya klik pada create. Okay, jadi dia akan keluar template yang macam ni lah. Okay, jadi ni template yang saya akan jadikan sebagai theme kepada video yang saya hasilkan. Okey, ini sebagai contoh dia. Okey, jadi cikgu bebas untuk memilih theme yang cikgu nak ataupun cikgu nak design video cikgu daripada zero sendiri. Yang ni saya tak ni lah, bergantung pada kesesuaian ataupun tahap kemampuan cikgu lah. Kalau cikgu mampu untuk design sendiri, buat slideshow, buat background sendiri pun lebih baik lah. Yang ni saya tunjuk secara simple macam mana kita nak hasilkan video. Okey, jadi yang ni slide yang belakang-belakang ni saya delete dulu sebab nanti kalau kita nak tambah slide, kita boleh klik pada new slide, dah ada kat sini untuk kita gunakan. Jadi saya delete dulu. Okey, sebagai contohnya saya delete dan saya masukkan tajuk dahulu. Okey, sebagai contoh tajuk untuk saya tunjukkan petang ni ialah matematik tahun 1. Okey, tajuk yang saya nak gunakan di sini ialah bentuk 3 dimensi. Okey, ni tajuk untuk tahun 1 lah, 3 dimensi. Okey, baik. Ini slide yang pertama saya letak tajuk. Okey, tajuk ni pun cikgu boleh alter lah teks dia. Cikgu nak guna tulisan lain. Terpulang pada cikgu lah. Okey, cikgu nak gunakan tulisan yang macam mana. Okey, contoh yang ni cikgu nak gunakan yang tulisan macam tu. Okey, kemudian cikgu nak gunakan tulisan tu. Okey, kemudian cikgu nak tukar warna tulisan. Yang ni cikgu adjust sendiri bergantung pada keselesaan cikgu lah. Cikgu nak centerkan dia ke, kemudian nak jadikan dia middle, tu bergantung pada cikgu punya ni lah. Okay, jadi kita tukar semua di middle. Okay, yang ni contoh lah. Matematik tahun 1 bentuk 3 dimensi. Okay, itu contoh slide pertama. Jadi saya rangka dahulu bahan yang saya nak buat tu. Jadi saya tambah slide yang kedua. Okay. Jadi, contoh slide yang kedua saya nak letak kat situ segi 4. Cuboid. Okay, contoh sebab bentuk 3 dimensi cuboid. Okey, baik. Jadi saya tak teks kat sini cuboid, saya nak centerkan. Cikgu Wan, slide tak bergerak rasanya sebab tak tukar dia punya setting. Masih lagi masa yang muka surat pertama untuk nak buat title. Oh iya ke? Okey, baik-baik. Saya tengok balik. Okey, sorry. Saya tersilap pilih slide. Okey, sorry. Tadi sebab kita pilih theme yang baru, jadi dia akan buka theme yang baru. Okey, jadi sebab saya tak share balik yang baru. Okey, sekejap ya. Okey, boleh nampak ni. Okey, boleh nampak kau yang ni. Okey, okey, saya patah balik. Okey, dari sini. Okey, ini tajuk yang pertama, slide pertama saya letak matematik tahun 1. Bentuk 3 dimensi sebagai contohnya. Okey, jadi itu sebelah tajuk. Jadi kalau cikgu nak tambah gambar cikgu tambahlah di sini. Mungkin nak letak gambar cikgu ke? Okey, saya masukkan contoh satu. Kan, jadi yang ni atas kreativiti cikgu lah. Cikgu nak masukkan gambar dan sebagainya, cikgu boleh masukkan gambar lah. Okey, sebagai contohnya saya masukkan gambar saya. Okey, saya letak di sini. Okey, terpulang pada cikgu punya kreativiti untuk cikgu
buat video tu. Jadi jangan malulah, jangan segan untuk kita masukkan gambar kita. Tapi kalau cikgu tak nak masukkan gambar, cikgu nak buat rakaman video nanti pun boleh. Terpulang pada kreativiti cikgu lah. Ni contoh kalau kita masukkan gambar. Okey, jadi seterusnya saya pergi pada slide kedua. Okey, sebagai contoh saya masukkan, bentuk yang pertama ialah cuboid. Okey, saya tekan, saya tukar tulisan. Okey, ni kalau cikgu tak mau tukar tulisan pun tak ada masalah lah. Okey, kemudian macam mana kita nak masuk ke image? Okey, saya dah cakap tadi kan, kita nak masuk ke image, kita perlu cari image yang sesuai dan tidak melanggar hak fitur. Jadi sebenarnya dalam Microsoft Office 365 ni, kita ada kemudahan kita boleh search terus image secara online tanpa perlu kita pergi buka browser, download, save, lepas tu baru masukkan. Tidak semestinya cikgu. Jadi cara ni ialah kita pergi ke menu insert, kita pergi image, kemudian kita pilih picture dan kita ambil online picture. Okey, ni logo dia, online picture. Jadi dia akan keluar macam ni. Okey, jadi kita boleh search. Sebagai contoh saya nak cari bentuk cuboid. Okey, satu je nak search ni, satu je cikgu. Cuba gunakan perkataan bahasa Inggeris dulu. Sebab kadang-kadang perkataan bahasa Melayu ni dia kurang hasil search kita tu tak sebaik perkataan bahasa Inggeris. Sebab dunia kita ni banyak menggunakan bahasa Inggeris. Jadi kalau kita type perkataan bahasa Melayu tu boleh kadang-kadang jumpa. Bergantung pada bahan yang ada kan. Tapi lebih banyak kita gunakan bahan bahasa Inggeris. Tapi cikgu boleh cuba dua-dua lah untuk dapatkan hasil dia. Okey, sebagai contoh saya nak cari bentuk cuboid. Saya enter. Okey, dan di sini ada banyak bentuk cuboid. Okey, macam mana saya nak tahu dia boleh guna atau tak? Okey, kalau cikgu perasan di sini di atas ni kita ada Creative Commons Only. Okey, apa maksud Creative Commons Only ni? Ialah maksudnya Microsoft sediakan satu tools untuk kita tapis bahan yang boleh digunakan untuk tujuan kita menghasilkan video untuk kita publish secara public ni. Okey, kalau kita antik yang ni, dia akan keluar semua hasil carian termasuklah yang boleh digunakan, yang tak boleh digunakan. Okey, tapi kalau kita tik di sini dia akan tapis siap-siap. Bahan-bahan di sini maksudnya kita boleh gunakan untuk kita hasilkan bahan untuk PDPC kita lah. Jadi kita gunakan sebaiknya bahan ni. Okey, sebagai contoh saya nak saya tak cuboid, saya pastikan Creative Commons Only ni. Kemudian saya klik yang ni. Okey, jadi kemudian kita klik pada insert kita klik pada insert dan dia akan masuk ke dalam kita punya slide dengan mudahnya. Jadi lepas ni nak cari bahan, nak cari gambar, cikgu tak payah pergi ke browser, save dulu baru masuk, tak perlu. Dalam PowerPoint kita terus cari. Dengan syarat kita ada talian internet. Tak ada internet memang tak boleh cari jugalah. Okey, dan di setiap gambar dia akan keluar text box macam ni. Okay, text box ni adalah merujuk kepada sumber ni daripada mana, apa license dia. Okay, macam di sini ada CC BY-SA. Okay, CC BY-SA ni apa? Cikgu boleh baca dekat website tu. Maksudnya kita boleh gunakan gambar ni untuk apa. Jadi kita boleh tengok kalau cikgu nak tengok, cikgu boleh tengok. Untuk sambungkan dan tengok apa maksud CC BY-SA ni lah di dalam website nanti. Okay, kalau ikut CC BY-SA ni maksudnya cikgu boleh share dan cikgu boleh adapt secara bebas untuk kita gunakan. Tetapi sebaik-baiknya kita jangan buanglah ni di teks yang bawah ni. Nampak kotak di bawah ni, sebab kotak di bawah ni ialah kita punya ambil. Jadi untuk selamat cikgu drag keluar daripada slide ni, tak di bawah supaya kita boleh tengok balik sumber kita masuk kita ambil. Ini contoh cuboid kita boleh masukkan. Ni contohlah. Okey, seterusnya saya tambah slide lagi. Saya nak masukkan bentuk kubus. Okey, sorry, huruf besar. Saya gunakan huruf besar semua, jadi saya gunakan huruf besar lah. Okey, kalau kita nak tukar tulisan. Okey, kubus, besarkan tulisan. Kemudian saya ulang lagi proses, saya masuk lagi image, pictures and online pictures. Okey, kemudian saya cari pula kubus ataupun cubes. Okey, di sini ada banyak. Okey, jadi kita tengok yang mana sesuai lah. Okey, sebagai contohnya saya nak ambil, saya nak ambil yang mana? Okey, contoh saya nak ambil yang ni lah misalnya. Okey, asalkan nampak. Okey, ni untuk kubus ataupun cube. Okey, jadi yang ni saya keluarkan. Okey, nampak tak cikgu-cikgu yang tak menariknya di sini apa dia? Kita ada background putih kat belakang dia. Okey, jadi sebenarnya dalam PowerPoint kita tu boleh buang sebenarnya. Okey, jadi kita klik pada image ni, cikgu pergi pada picture format. Cikgu boleh pergi pada remove background.
Jadi kita boleh tick kawasan yang kita nak buang. Okay, pastikan kawasan yang nak buang ni betul lah. Okay, saya tengok. Okay, pastikan ni ada kawasan yang dia nak buang juga. Jadi kita clearkan dulu supaya dia betul-betul sharp potong dekat kawasan yang kita nak simpan. Sebab dia baca background warna putih tadi. Jadi kotak yang warna putih pun dia akan baca yang sama jugalah. Okay, ada sikit lagi. Okay, itulah secara simple. Okay, setelah kita confirmkan, kita klik pada keep change. Okay, so dia akan buang background pada kita. Dengan mudah sekali. Dan kita akan dapat gambar yang tak ada background. Okay, itu satu cara lah. Ataupun satu cara lagi, cikgu type kat situ, cubes PNG. Biasanya format PNG dia akan tak ada background lah. Background putih di belakang tu. Tapi ada juga PNG yang ada background putih di belakang. Okey, itu contoh slide kedua. Okay, saya cepatkan sikit. Okey, slide yang ketiga. Okey, contoh saya nak tambah piramid. Okey, piramid. Okey, contoh halaman saya dah type huruf kecil semua. Okey, jadi kita boleh tukar font ni jadi semua uppercase. Tak ada masalah. Cepat dia. Tak payah kita ulang balik nak padam lepas tu nak type balik kan. Okey, kemudian seterusnya saya masukkan image online. Okey, kemudian saya cari kat situ piramid. Okey, di sini ada banyak bentuk piramid. Kita tengok yang mana sesuai lah. Okey, yang mana sesuai. Okey, yang ni. Tadi ada satu. Okey, yang ni. Okey, saya masukkan. Okey. Jadi yang ni pun saya tak nak, saya teks yang ada di atas saya tak di bawah. Kemudian kalau cikgu tak nak gunakan gambar daripada live, kita boleh juga gunakan shape kat sini. Sebenarnya ada kalau shape-shape tertentu ada lah. Sebagai contohnya piramid di sini saya rasa tak ada. Jadi shape-shape ni kita boleh gunakan kalau mengikut keperluan lah. Okey, itu contoh lah saya tunjukkan di sini. Okey, baik. Seterusnya tadi, okey, setelah kita dah masukkan bahan-bahan kita ni, kemudian kita nak kena decide apa dia transition ataupun animation yang kita nak masukkan. Kita nak mendapatkan hasil video yang menarik lah. Okey, sebagai contoh, saya nak buat transition dulu. Okey, contoh daripada slide pertama nak pergi slide kedua, saya nak pakai apa? Okey, slide pertama saya nak masuk, saya nak pakai apa? Sebagai contohnya, saya nak gunakan fade saja. Okey, jadi dia akan keluar fade. Jadi kita boleh test satu-satulah. Okey, ni push, yang ni white. Bergantung pada kita punya preference lah. Kita suka yang macam mana kan. Kita nak tukar daripada top right ke macam tu. Jadi nanti video pun akan hasilkan dalam bentuk yang macam tu juga. Okey, contoh yang kedua saya nak pakai morph. Okey, morph macam tu. Okey, efek morph ni kita boleh try tukar. Contoh kita gunakan karakter, dia akan jadi macam tu. Cikgu pernah guna tak morph? Okey, morph ni contoh efek dia kalau ikut yang default dia akan gunakan object. Object dia akan tukar macam tu saja. Tapi kalau kita gunakan morph, kemudian kita ambil karakter, dia akan jadi macam tu. Nampak? Perkataan dia lari, word dia berlari, bergerak kan. Sambil tukar slide. Ini salah satu efek terkini di dalam Microsoft Office 365. Jadi ini akan menarik minat pelajar kita tengok. Wah, video pun nampak cantik lah. Okey, contoh kita nak pakai morph lagi pun boleh, tak jadi masalah. Kita boleh cuba. Macam tu, dia akan jadi macam tu. Jadi video tu akan jadi lebih menarik lah. Okey, contoh saya nak ambil guna morph lagi. Okey, kemudian saya gunakan efek option ni, saya ambil karakter. Yang ni dia tak ada sangat. Okey, jadi kita boleh tukar-tukar lah bergantung kepada kita punya kesesuaian. Okey, kalau tak mau morph, kita pakai yang lain. Sebagai contohnya saya nak pakai card. Tak menarik, kita tukar yang lain. Banyak sebenarnya yang kita boleh gunakan. For kata lah, macam tu pun boleh. Jadi dia akan hasilkan video pun nanti macam tu juga. Okey, itu kita punya transition. Okey, animation pula. Okey, animation ni ialah setiap bahan yang kita masukkan ni, dia nak masuk dalam slide macam mana. Itu yang kita kena letakkan dulu. Okey, sebagai contoh piramid ni, saya nak jadikan dia sebagai float in. Okay, jadi dia akan naik lah. Dia akan naik. Jadi kita kena klik dahulu objek yang kita nak masukkan tu, baru kita letakkan efek dia. Okay, kemudian di sini
Okay, kalau nak detailkan lagi, kita boleh pilih sama ada nak start on click ataupun after previous. Okay, on click dengan after previous dengan with previous ni beza dia ialah dari segi masa masuk tu macam mana lah. Kalau kita klik on click, maksudnya kita klik baru dia masuk. Okay, tapi kalau untuk kita hasilkan animasi yang lebih baik, cikgu kena biasakan guna after previous dengan with previous lah. Okay, untuk animation pertama ni saya akan gunakan with previous. Okey, jadi dia akan start the slide, dia akan terus masuk perkataan tu. Okey, kemudian yang kedua saya ambil sebagai contoh di sini saya nak ambil efek dia random bar contohnya. Dia akan keluar macam tu. Okey, jadi yang ni dia punya efek dia saya gunakan after previous. Maksudnya selepas keluar piramid baru dia ikut. Okey, kalau kita nak tengok susunan animation ni macam mana? Kita pergi dekat tepi ni ada animation pane. Kita klik animation pane ni, dia akan keluarkan kat sini. Jadi kita nampaklah proses dia. Mula-mula keluar title piramid, kemudian keluarlah animation yang seterusnya ialah piramid ni. Okay, nak try, kita boleh play from. Dia akan jadi macam itulah. Jadi rasa macam tak sesuai, kita tukar. Jadi animation ni sangat menarik untuk kita jadikan supaya video yang kita hasilkan tu lebih berkesan lah berbanding dengan macam keluar seketul kan. Keluar satu slide. Jadi macam agak boring lah. Jadi kita boleh pelbagaikan animasi. Jadi kalau cikgu lebih kreatif, cikgu boleh gunakan animation yang banyak ni. Ada emphasize, kemudian ada exit, kemudian ada motion path. Motion path ni kalau cikgu nak buat pergerakan di dalam slide ni. Contohnya nak gerakkan kita punya objek ni dari kiri ke kanan pun boleh kita gunakan di dalam animation ni. Jadi cikgu boleh explore lagi lah untuk lebih detail ni. Jadi saya tunjukkan secara ringkas dahulu. Okey, yang tu saya masukkan untuk piramid. Sebenarnya untuk kubus pula. Okey, yang ni saya masukkan split. Yang ni saya masukkan appear. Contohnya appear tak menarik sangat. Okey, jadi kita tukar yang lain. Grow and turn ke. Macam tu. Okey, jadi kita tukar setting dia. Yang tadi tu with previous. Yang kedua ni after previous. Macam tu. Okey, jadi yang slide yang seterusnya. Okey, yang ni pun sama juga saya masukkan fade. Okey, yang ni dia punya effect dia with previous. Okey, kemudian saya masukkan animation untuk cuboid ni pula. Zoom. Contohlah. Okey, zoom. Yang ni saya masukkan after previous. So dia akan berturut lah animasi ni. Jadi kalau rasa macam laju sangat slide, ataupun animation ni kita boleh perlahankan ataupun kita boleh lajukan. Ini kita boleh adjust masa ni sebenarnya. Kita boleh tarik kat sini saja. Atau kalau kita tak tarik kat sini saja, kita boleh gunakan duration, ruang duration ni. Ini kita boleh customize ikut kita punya keperluan. Okay, sama juga slide pertama pun. Kalau tak mau guna, nak kekalkan pun tak ada masalah sebab kita dah ada kita punya transition tadi. Jadi tak semestinya setiap objek di dalam setiap slide tu kita tetapkan animasi dia. Okey, baik. Kita dah tetapkan dia punya kandungan. Kita dah tetapkan transition. Kita dah masukkan image. Okey, audio kalau cikgu nak masukkan, cikgu boleh masukkan. Tetapi dalam PowerPoint ni, kalau cikgu masukkan audio, cikgu kena buat setting yang betul lah. Okey, sebagai contoh saya masukkan audio misalnya. Okey, misalnya di sini. Saya masukkan audio, insert. Media. Okay, audio on my PC. Okay, sekejap. Saya kena cari sekejap. Okay, contohlah saya nak masukkan audio ni ke dalam kita punya ni. Okay, jadi tapi cikgu kena set supaya audio ni okay, ada setting tertentu lah. Cikgu tak boleh start on klik sebab cikgu nak jadikan dia sebagai video audio yang bermain sepanjang slide tu kan. Okey, jadi cikgu kena start with previous dan di sini cikgu kena setting juga dari segi dia punya timing dia. Okey, kalau contohnya cikgu nak lagu ni berulang ataupun tidak. Okey, contohlah cikgu takut nanti masa yang cikgu ambil masa untuk present terangkan slide tu terlalu panjang. Jadi cikgu ambil until end of slide. Okey, jadi dia akan teruskan. Okey. Dan di effect ni, dia start playing from beginning. Okey, dan stop playing, cikgu boleh set lepas slide yang keberapa. Sebagai contoh di sini ada 4 slide. Jadi saya set pada 4 slide lah. Okey, 4 slide. Jadi kita lepas 4 slide baru dia habis berhenti. Okey, itu cara kita masukkan audio lah. Tetapi saya tak galakkan untuk masukkan audio di sini kerana saya lebih suka masuk audio tu di dalam aplikasi
yang kita edit video final nanti. Kalau kita biasa guna apa nama macam Filmora ataupun Movavi, kita boleh gunakan, kita masukkan audio background di situ. Jadi tapi kalau cikgu nak masukkan siap-siap pun tak ada masalah lah di sini. Dan satu lagi cikgu perlu bagi perhatian bila kita masukkan audio di sini, pastikan dia punya sound tu tidaklah mengganggu dia punya ni lah perjalanan kita punya slide tu. Sebab biasanya kalau kita terangkan slide kita, kalau terlalu kuat muzik pun tidak membantulah di sini. Okey, jadi di sini cikgu boleh set balik dekat audio tadi ni. Okey, cikgu rendahkan sedikit volume dia. Supaya dia jadi muzik dia akan jadi muzik background lah, bukan jadi muzik utama. Supaya dengar pun okeylah clear, macam dengar macam tu je, simple-simple dia kan. Jadi tak terlalu kuat sangat. Okey, jadi simbol audio ni saya buat keluar supaya tak nampak di dalam slide. Okey, baik. Itu cara kita masukkan audio lah. Okey, baik. Jadi saya nak teruskan lagi sedikit lagi macam mana saya nak rakam video saya bercakap tentang slide ini. Okey, sebagai contohnya, tadi saya dah terangkan macam mana kita nak wujudkan fungsi recording ni. Okey, dan di bawah ni kita ada click to add note ni, kita boleh letak point yang kita nak cakap. Sebagai contohnya bagi salam. Okey, salam. Okey, salam perkenalan. Jadi kita type lah siap-siap apa nak cakap. Okey. Bagi tahu tajuk. Okey, yang ni jangan risau cikgu Kita tulis centu-centu pun, simple-simple pun, yang ni orang tak nampak. Yang tu kita saja yang nampak. View kita saja. Jadi kalau kita perlu point yang simple-simple tu memudahkan kita untuk cakap, kita boleh teruskan. Okey, sebagai contoh saya letak simple macam tu lah. Okey, baik. Jadi macam kita nak mulakan recording, kita kena pergi pada menu recording dan kita record slideshow. Di sini ada dua lah. Record from current slide ataupun record from beginning. Dua-dua pun boleh kita pakai. Tak kisah, kita boleh pakai yang mana-mana satu. Okey, sebagai contoh saya record from beginning. Jadi dia akan keluar paparan sebegini. Cikgu nampak paparan sekarang ni? Boleh nampak tak? Sat. Tak, saya share semula lah. Sebab tak nampak, saya rasa tak nampak yang saya tunjukkan sejak saya share semula. Okey, okey. Jadi kita klik pada record slideshow ni, kemudian record from beginning. Okey, inilah paparan yang akan keluar di dalam kita punya video. Okey, nampak di sini? Kalau cikgu nak biarkan video cikgu bercakap kat sini, cikgu boleh biarkan di sinilah. Kalau cikgu memang nak tunjuk muka cikgu semasa cikgu rakam tu. Tapi kalau cikgu tak mau, cikgu boleh tutup video. Jadi dia akan rakam audio sahaja. Ni di sini ada menu untuk kita tutup video ni. Okey, jadi sebenarnya kita boleh on, kita boleh off. Okey, jadi setengah-setengah cikgu saya galakkan sebenarnya sebab murid-murid kita suka tengok kita bercakap dalam video tu sebenarnya. Jadi saya sangat galakkan cikgu-cikgu biarkan cikgu ada muka cikgu dekat video tu. Supaya mudah untuk murid-murid kita lebih, oh cikgu saya mengajar ni, saya nak tengok kan. Jadi murid-murid kita pun excited tengok video kita lah. Okey, ni saya buat demo contoh ni. Okey, tadi yang saya type notes tu kat mana? Notes tu ada di bahagian atas ni. Oops, terlaju pula. Sorry semula Okay, Ustaz. Saya punya mouse ada problem. Okay, Ustaz, saya ni semula. Okay, saya mula semula daripada atas. Okay, start from beginning. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, notes ni kita boleh keluarkan lah. Dan kita boleh type lagi sebenarnya note kat sini nak tambah point dan sebagainya. Kita boleh teruskan type. Okey, di sini. Okey, jadi kita boleh tengok yang ni kita type yang kita masukkan tadi. Okey, sebagai contoh saya nak buat rakaman. Untuk saya record, saya klik pada button record ni. Okey, jadi saya demo tengok macam mana nak rakam ni. Okey, Assalamualaikum anak-anak. Selamat datang ke video cikgu Matematik tahun 1 bentuk 3 dimensi. Okey, jadi setelah kita rakam, kita boleh pause. Kalau kita nak pause. Ataupun kalau kita tak mau, kita nak setakat itu saja, kita stop lah. Okay, video yang kita masuk tadi, dia akan masuk di dalam slideshow kita. Okay, jadi saya keluar balik dulu nak tunjuk kat cikgu. Dia akan keluar kat sini. Video tu. Maksudnya di sini ialah, kalau cikgu record video tu, cikgu tak perlu berterusan semua. Satu slide satu sampailah slide yang belakang-belakang tu. Kita boleh buat slide by slide. Jadi di sini, dia dah ada video ni, kita boleh play balik video ni kalau kita nak lah.
Okey, jadi kita boleh play balik kalau kita rasa macam alamak tak jadilah. Cikgu delete je lah. Tekan button delete, jadi dia akan delete video tersebut. Okey, jadi saya pun record balik semula daripada awal Okey. Jadi saya pun saya tekan button record semula. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Selamat datang ke video matematik tahun 1, bentuk 3 dimensi. Okay, jadi saya dah selesai record, saya akan stop. Dan kita boleh replay pun kat sini sebenarnya. Boleh replay balik. Dia akan replay kat sini lah. Okey, jadi itu contoh video. Okey, jadi kalau kita puas hati, kita pergi kepada slide yang berikutnya. Okey, jadi kita boleh teruskan rakaman kita lah. Bercakap dan seterusnya. Okey, ini saya teruskan sikit lagi. Okey, ini adalah semula. Dia terlaju sangat. Okey, semula. Okay, jadi kita kena tengok efek dia cikgu dah. Dia punya transition tu bagi settle dulu baru kita bercakap lah. Okey. Jadi yang ni saya cancelkan. Okey, jadi saya record. Okey, kalau cikgu nak cancel kita boleh terus tekan button record, dia akan tindih terus atas video yang sedia ada. Okey, jadi saya semula. Ini bentuk kuboid. Okey, ni contohlah. Okey, jadi dah ada video kita tu. Dan kalau setengah-setengah cikgu yang mungkin mengajar matematik yang melibatkan pengiraan ataupun kita nak conteng pada gambar rajah ni, kita boleh gunakan fungsi yang ada di bawah ni. Kalau cikgu perasan ni. Ini adalah fungsi draw. Okey, fungsi draw ni kita boleh gunakan. Okey, sama ada kita nak gunakan laser saja. Ni laser ni. Nak tunjuk apa yang kita cakap. Ataupun kita nak gunakan untuk kita conteng di sini. Okey, ini adalah bentuk kuboid. Jadi kita conteng kat sini. Tapi semasa record tu. Jadi efek yang kita draw tu tadi, dia akan masuk dalam kita punya video. Dia akan timing ikut pada kita punya penerangan. Dia akan tally dengan masa kita punya video ataupun rakaman suara kita. Itu masuk dia kat sini lah untuk fungsi draw. Jadi kalau cikgu tak mau, cikgu delete balik lah. Okey, tak ada masalah pun. Okey, itu cara dia punya. Okey, baik. Itu saya tunjuk secara ringkas. Jadi cikgu teruskanlah record ni sampai habis, cakap ni setiap slide ni sehinggalah tamat semua slide. Okey, kemudian cikgu boleh close. Okey, jadi video yang cikgu dah letak tadi dah ada kat sini. Dah ada dekat sini kan? Oh, sorry. Okey, dah ada kat sini. Jadi, macam mana kita nak save video ni? Kita nak publish. Okey, senang saja sebenarnya. Okey, kita boleh di dalam menu recording ni kita boleh terus export video. Kita klik pada export video ni. Okey, di sinilah cikgu boleh pilih. Okey, pastikan cikgu pilih create video. Di sini kita boleh pilih kualiti dia. Okey, kalau cikgu rasa murid cikgu nak sebarkan melalui Telegram saja ataupun dalam WhatsApp je, cikgu boleh ambil yang terendah sekali lah, iaitu 480p standard lah. Okey, tapi kalau cikgu nak upload kat YouTube, saya suggest untuk Full HD. Cuma setakat ni kalau cikgu nak lebih Ultra HD, cikgu boleh ambil 4K. 4K ni maksudnya video tu kalau cikgu tengok kat TV, smart TV yang besar tu, dia tak pecah. Tu Ultra 4K lah. Kita boleh hasilkan video daripada PowerPoint ni untuk save sehingga format Ultra 4K. Memang sangat besar cikgu ni. Jadi sebagai contoh saya ambil Full HD saja. Okey, di sini biarkan setting use recording timing and narration. Masuk di sini ialah kan kita rakam video tadi untuk kita bercakap, dia akan gunakan timing yang ada kat situ. Jadi kalau video tu panjang, satu slide tu akan jadi panjang lah masa dia. Kalau dia pendek, dia akan pendek. Tapi slide yang tak ada bercakap, rakaman suara ataupun rakaman video, kita boleh tetapkan standard dia 5 second. Sebagai contoh yang ni lah, 5 second. Okey, ataupun nak set lebih lagi pun boleh. Kalau kita rasa perlu. Okey, dan seterusnya bila dah setting Full HD, recording, timing, and narration ni pastikan yang tu. Okey, kemudian di sini kalau kita kalau kita ambil ni sebenarnya dia akan include ink dan laser point gesture. Maksudnya kalau kita record sekali dengan kita punya lukis drawing tadi, dia akan masuk dalam video kita. Itu satu kelebihan yang kita boleh gunakan. Okey, setelah itu kita tekan create video dan kita boleh simpanlah kat mana yang kita nak simpan. Okey, sebagai contoh saya simpan di dalam dokumen ni ataupun saya simpan dalam folder video. Okey, saya klik save.
Okey, jadi kita tunggulah sehingga selesai proses export video ini. Okey, nanti kita tengok hasil dia. Dia akan ambil masa sedikit lah untuk kita export video ni lah. Okey, itu saja sebenarnya untuk sesi hands on kita pada petang ini. Saya harap cikgu boleh cubalah untuk hasilkan video yang bagi saya simple, dan saya pernah kongsikan pada ramai rakan-rakan guru dan mereka kata memang simple lah. Cara yang kita boleh gunakan kalau kita nak buat video yang canggih-canggih tu memang memerlukan kemahiran penghasilan video yang lebih tinggi lah. Tapi sebagai basic kita nak hasilkan video-video VR yang mudah ni, kita boleh buat. Sebab saya pun pernah share dengan rakan saya seorang ni, dia tak tahu nak buat video, tak pernah pun buat video. Bila saya terang berkaitan dengan PowerPoint, terus daripada sejak betul dia hasilkan video setiap hari untuk PDPR. Sangat menarik lah. Jadi bagus kalau cikgu boleh teruskan untuk penghasilan video ni. Okey, siap, kita tunggu sebentar untuk video tu nanti. Okey, siap, kita tunjuk hasil dia. Dah siap? Okey, baik, saya minimize sekejap. Okey, sekejap saya buka folder tadi, video. Okey. Okay, sekejap saya rasa saya tak share sekali dengan audio tadi. Saya semula saya nak tunjuk bagi nampak dia punya rakaman suara tu jadi macam mana. Okey. Okey, jadi kita tengok video yang kita hasilkan tadi. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Selamat datang ke video matematik tahun 1 bentuk 3 dimensi. Ini bentuk kuboid. Okey, itu saja video ringkas yang kita sempat hasilkan pada petang ni. Yang lepas ni cikgu boleh draft lagi bahan-bahan cikgu untuk tambahlah untuk penghasilan video yang lebih menarik lagi yang mengikut mata pelajaran cikgu lah. Okey, jadi itu yang saya nak kongsikan pada petang ni. Okey, andai kata kalau ada sesi pada petang ni cikgu tak apa jelas, okey, cikgu boleh rujuk pada video YouTube saya yang saya telah hasilkan tutorial untuk membina video PDP menggunakan PowerPoint. Okey. Ini contoh di YouTube lah, cikgu boleh rujuk di laman web ni. Jadi cikgu snap dulu gambar ni supaya cikgu boleh rujuk kemudian di YouTube kalau ada sesi pada petang ni tak berapa clear lah untuk rujukan dan akan datang ni untuk di masa akan datang. Okey, baik, seterusnya. Okey, jadi saya nak promote sedikit berkaitan dengan Microsoft. Sebenarnya dia ada portal Microsoft Educator Center MEC, di mana MEC ni boleh cikgu ikuti, cikgu daftar ataupun cikgu boleh login guna ID D5. Bagi cikgu yang berada di sekolah kerajaan boleh login guna ID D5, dia akan masuk, ataupun boleh guna email personal untuk daftar, di mana di situ kita boleh banyak kursus-kursus percuma yang disediakan oleh Microsoft. Dan menariknya kursus-kursus ini kita boleh kumpul badge. Yang ni badge, dan kita boleh kumpul sijil. Sijil ni pula nanti cikgu boleh key in ke dalam SPLKPM untuk rekod e-pembelajaran. Ini sangat menarik lah. Jadi ada banyak kursus dalam tu cikgu boleh ikuti. Cikgu ikuti kursus, kemudian cikgu jawab kuis dan akan dapat sijil macam ni. Jadi sijil ni ditandatangan oleh Mr. Anthony Salcito ni. Okey. Memang orang besar Microsoft dunia lah. Jadi kita boleh key in kita punya maklumat ni dalam SPLKPM. Okey, baik. Yang terakhir, bagi cikgu yang ada dah akaun dengan MEC ataupun baru nak daftar nak sejak lagi ni, okey, baik, cikgu boleh screenshot dahulu redeem code ini. Okey, redeem code ini mengesahkan bahawa cikgu mengikuti sesi bersama saya pada petang ini. Saya selaku Microsoft trainer juga, saya bagi redeem code ni supaya cikgu boleh masukkan untuk cikgu tambah rekod cikgu punya training di dalam MEC. Jadi cikgu boleh screenshot dulu login ID ni, redeem code ni supaya cikgu boleh masukkan, cikgu boleh redeem. Okey, cara nak redeem ialah login, kemudian klik profile, kemudian redeem code, kemudian masukkan redeem code yang saya berikan di sini dan kemudian klik redeem. Okey, yang ni untuk yang menggunakan portal MEC lah. Jadi kalau cikgu tak gunakan, cikgu boleh daftar, sebab tak rugi pun untuk daftar, sebab semua kursus yang disediakan di dalam tu adalah percuma. Tak perlu bayar apa-apa. Jadi cikgu boleh gunakan untuk tambahkan ilmu pengetahuan cikgu. Okey, baik. Jadi saya serahkan kepada moderator untuk sesi soal jawab. Jika ada soalan nak ditanyakan, silakan Cik Anip selaku moderator.
Ya, terima kasih kepada Cikgu Ridwan. Saya buka soalan, buka pertanyaan pada tuan-tuan dan puan sekiranya cikgu ada nak menanya kepada Cikgu Ridwan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Ya cikgu, silakan kenalkan nama, lepas tu boleh tanya cikgu. Okay. Saya Cikgu Rus daripada SK Tunjang Litera. Ya baik. Saya nak tanya yang Microsoft yang tadi tu PowerPoint tu, maksudnya kat mana kita nak dapatkan yang terkini tu? Okey baik. Jadi sebenarnya Office 365 ni yang diberi oleh KPM ni sebenarnya version online saja cikgu. Version offline tu kita kena beli sendiri cikgu. Jadi cikgu nak beli tu boleh cari di apa? Kalau saya senang, saya suka Shopee, sebab Shopee ni pembelian di Shopee boleh juga, cuba cikgu kena tengok betul-betul lah dia punya feedback daripada customer yang sedia ada ni, takut ada penipuan dan sebagainya. Sebab ada juga kes yang beli di Shopee tapi dapat ID yang palsu. Jadi cikgu kena tengok betul-betul kalau nak beli tu. Tapi kalau macam kedai komputer boleh juga kan? Okey, kedai komputer boleh juga, tapi Office 365 ni jarang ada kat kedai komputer. Saya tak pasti kenapa, sebab biasa di kedai komputer dia ada version lain, Home and Student ataupun version 2019. Tapi kalau version 2019, cikgu boleh gunakan lah untuk recording, tapi untuk design idea dia tak ada. Itu saja yang dia tak ada. Sebab dia kalau yang version ikut tahun tu dia sepenuhnya offline. Maksudnya dia tak ada link dengan kita punya account online. 365 ni dia bagi ID kepada cikgu. Cikgu kena download sendiri. Kalau cikgu beli pun dia akan bagi ID saja. Cikgu kena download, kemudian cikgu login ID tu. Macam tu. Okey, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya buka lagi soalan. Mungkin cikgu ada nak menanya lagi. Silakan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ya, Cik Nazar. Saya Nazar daripada Algebra Academy. Soalan saya, kalau kita letak video dalam PowerPoint tersebut, maksudnya video tu memang video lain, kita masuk dalam PowerPoint tersebut, kemudian kita convert, soalan saya video yang lain tu akan play along ke atau macam mana? Okey, dia akan play along di situ. Maksudnya kalau kita start slide yang pertama, dia akan habiskan play dulu, barulah dia pergi kepada slide kedua dan yang ketiga tu lah. Boleh, tapi pastikan video yang kita masukkan tu dia tak ada isu copyright lah. Macam Cikgu Nazar, saya tahu dia selalu hasilkan video juga, jadi mungkin boleh gunakan video tu nak top up bagi cantik design dan sebagainya, boleh gunakan balik. Cuba pastikan kalau contoh video sendiri pun jangan dah ada dalam YouTube lah. Kalau dah ada dalam YouTube, kalau kita upload balik dalam YouTube, dia kira sebagai masalah copyright jugalah. Boleh, tak ada masalah, dia akan play along bersama. Baik, terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Salam. Ya, Cikgu Isman ada nak tanya ke? Ya, silakan. Sebab dia angkat tangan tu, dia tanya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya ada soalan. Sebelum ni saya ada try cuba guna Microsoft Office 365 lah. Okay, jadi, bila saya dah siap semua rakaman audio dan sebagainya, bila kita nak convert tu, kenapa kadang-kadang dia running and then sampai half time dia terus padam. Dia punya hasil tu tak ada. Okey, padam masuk padam tu ialah aplikasi Office tu dia aplikasi Microsoft Office PowerPoint dengan dia punya video yang kita rakam tu tak ada. Tak ada. Okey. Kira dia tutup, dia auto off sendirilah. Dia tak selesai. Okey baik. Itu ada kemungkinan lah, saya rasa macam ni lah. Kemungkinan ada berlaku isu, mungkin video yang cikgu nak hasilkan, cikgu nak publish tu terlalu banyak slide dan berat. Okey, kalau sampai tahap berat dan dia nak publish pun tak berjaya, itu maksud cikgu kena kurangkan konten dia dari segi animasi dia. Biasanya kalau animasi terlalu banyak pun, dia tak boleh publish video dengan baik lah. Nanti mungkin dia akan stuck di tengah ataupun dia hang. Ini boleh berlaku terutama pada komputer yang ada spek yang agak rendah. Jadi kalau cikgu nak buat video yang agak panjang, saya cadangkan cikgu cut slide tu beberapa slide. Jangan terlalu banyak lah, 7-8 slide. Kemudian hasilkan video dulu. Kemudian nanti 7-8 slide yang berikutnya hasil lagi video dan cantumkan video tu kemudian. Itu satu cara yang kita boleh buat lah. Okey, baik-baik. Terima kasih. Ya, sama.
Okey, baik cikgu. Ada lagi soalan cikgu? So kita tamat sesi kita untuk hari ini. Untuk pengetahuan semua, insyaAllah lepas ni saya akan bagikan link orang kehadiran untuk cikgu-cikgu isikan kehadiran pada hari ini, dan juga kita akan maksudnya kita akan link dan juga kita akan berikan sijil pada kehadiran pada hari ini. Ada lagi soalan, cikgu-cikgu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Fatimah Azhara daripada SK Datuk Akbara. Saya nak tanya, saya telah buat video melalui PPT lah, tapi bila saya rakam dan telah ekspor jadi video, bila saya dengar balik saya punya suara tu jadi perlahan sangat. Macam mana ya ke, ataupun masalah laptop saya? Okey, sekian, terima kasih. Okey, baik, sama-sama. Okey, jadi ini mungkin ada isu berkaitan dengan device yang cikgu gunakan lah. Okey, macam saya tadi, kalau cikgu perasan video yang saya export tadi, dengan macam suara macam bising macam tu kan. Okey, jadi itu adalah noise yang dihasilkan. Kalau mungkin macam saya ni saya pakai mic ni lah, mic untuk biasa ni kan. Jadi mungkin mic ni tak sesuai. Jadi kita kena boleh cuba untuk tukar pada mic yang lebih sesuai lah. Macam contohnya kita beli mic Boya tu ke, ada satu mic yang Boya yang biasa orang masjid tu pakai kan. Tapi kita boleh gunakan untuk recording juga. Okey, jadi kita kena test juga. Mungkin juga setting pada cikgu punya audio, setting di laptop cikgu yang cikgu kena tengok betul-betul. Kadang-kadang mungkin disebabkan tu terlalu slow. Jadi tu yang saya boleh cakap lah. Jadi buat setting tu secara teknikal dia kena check balik setting audio, supaya setting audio tu memang ni lah, memang betul-betul boleh, memang dah betul dah. Mungkin ada masalah dari segi tu lah, ataupun satu lagi mungkin dari segi mikrofon cikgu yang ada masalah. Jadi boleh gunakan beli device yang lebih baik lah, ataupun macam mic Boya tu pun taklah mahal sangat, dalam bawah berapa puluh, saya tak ingat berapa puluh, adalah. Jadi cikgu boleh try guna tengok, ataupun cikgu tukar pada earphone lain lah. Earphone lain mungkin kalau masalah yang sama mungkin letak pada masalah setting di laptop cikgu lah. Macam tu lah. Boleh menjawab soalan cikgu? Okey, cikgu Ridwan, kita buka lagi satu soalan boleh Baik, boleh. Okey, ada lagi soalan cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cikgu silakan. Saya Cikgu Arini daripada SK Bandar Seri Putra Bangi. Oh, Bangi jauh juga. Sila cikgu. Saya nak tanya Cikgu Wan, apa function yang present online tu Dia ada yang kita klik pada slideshow. Lepas tu ada function present online. Slideshow, present online. Okey, baik. Yang ni saya tak pernah cuba lagi lah setakat ni. A free public service that allow others to see your slideshow in your browser. Okey, baik. Saya rasa macam ni lah. Present online ni ialah macam kita nak buat satu presentation online. Okay. Tapi untuk akaun yang tertentu sajalah. Dia bukan semua support ni. Okay, sekejap saya cuba login tengok sekejap. Saya cuba tarik. Nanti kalau saya boleh, saya boleh tunjuk kat cikgu lah. Sebab saya tak pernah guna ni. Sejujurnya saya tak pernah guna present online tu. Mungkin features yang baru lah dalam ni. Tak boleh pula saya nak login. Saya tak boleh buat cikgu. Okay, saya tak boleh login, jadi tak apa. Nanti kalau saya dapat maklumat saya bagi tahu dari ni. Lainan lah cikgu lah. Sebab saya tak pasti, sebab saya belum pernah cuba present online ni. Baik, terima kasih Cikgu Wan. Ya, sama. Okey, baik. Saya rasa cukup untuk setakat ini untuk pembuka soalan kita pada hari ini. Cikgu boleh Cikgu Wan? Ya, boleh. Okay. Kalau andai kata ada soalan, okey, cikgu-cikgu boleh hubungi saya di Telegram lah. Saya type alamat Telegram saya dengan chat, nanti cikgu boleh PM saya lah untuk saya bantu. Kalau perlukan lah. Nanti supaya proses webinar kita ni boleh diteruskan lagi sebab kita dah sampai ke penghujung ni. Jadi kalau cikgu nak tanya, cikgu boleh PM saya di Telegram. Okey, terima kasih. Itu je. Itu yang saya akan sharekan. Okey, tuan-tuan dan puan, ini link pendaftaran kehadiran tuan-tuan. Tuan-tuan boleh snapshotkan.
Okay. Kita akan bukakan link ni selama 30 minit saja untuk peserta webinar saja. Dan kalau bolehlah tuan-tuan dan puan, jangan sebarkanlah link ni keluar daripada sesi webinar lain lah. Okay, itu peserta ni. Dan apabila tuan-tuan dan puan mendaftar kehadiran pada link ini, secara automatik tuan-tuan dan puan dikirakan hadir dan akan diberikan e-certificate kepada tuan-tuan dan puan. Okay, saya tuan-tuan dan puan dah pun snapshot dia ataupun dah pun klik pada kod kita tu. Okay, sebagai untuk sebelum saya mengakhiri sesi kita pada hari ini, sebagai preview untuk Menurut Cikgu, esok kita akan ada satu lagi sesi webinar berikutnya pada masa yang sama, 3.30 hingga 4.30 petang. Esok kita akan bersama dengan Cikgu Julie. Cikgu Julie, tajuk dia Kreatif PDDR Bina Video dengan Canva. Jadi insyaAllah lah kalau tuan-tuan perempuan atau cikgu-cikgu yang bersempatan, kita akan berjumpa pula pada esok harinya masa yang sama, pukul 3.30 hingga 4.30 petang. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh lihat link dia dekat kita punya poster tu. Okay. Seperti yang telah pihak kami wawarkan. Dan juga tuan-tuan dan perempuan juga boleh likekan ataupun sila likekan Facebook kami, Kedah Digital Center. Dalam tu pun kami dah sediakan link untuk tuan-tuan dan perempuan bersama bersiaran untuk esok. Dan kita akan letakkan video yang pada hari ini dalam Facebook KDC, Kedah Digital Center, seperti yang terdapat di bawah poster itu, website kita, dan juga FB kita, Kedah Digital Center. Saya bagi pihak KDC bersama dengan Kedah Digital Center dan juga Digital Classroom mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan di atas penyertaan tuan-tuan dan perempuan pada hari ini. Cikgu Wan, ada apa kata untuk Cikgu Wan seluruhnya ke Cikgu Wan? Okey, saya rasa tak ada apa pun, cuma macam saya cakap tadi, kalau ada persoalan nak tanya lebih lanjut, boleh hubungi saya melalui Telegram yang saya bagi link dalam ruangan chat tu. Jadi saya akan cuba bantu cikgu lah untuk apa-apa soalan yang berkaitan dengan sesi webinar ni. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, sama-sama. Cuma saya nak maklumkan specialnya kita hari ini CJ kita dikeluarkan oleh pihak Kerajaan Negeri Kedah, ditantangani oleh Exco ICT dan Multimedia dari Kedah. Jadi diharapkan tuan-tuan dapat bersama-sama isikan form tu ya. Kita buka link selama 30 minit saja. Dan saya minta maaf sekiranya ada terkurang dan kecacatan semasa sesi ini berlangsung. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan masa dijemput untuk bersama-sama untuk sesi webinar berikutnya pada esok hari jam 3.30 hingga 4.30 petang bersama dengan Cikgu Julie. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa esok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.